Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Subuh ni insyaAllah kita mulakan dari ayat 101 hinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan tentang sesuatu perkara yang jika dijelaskan bagi kamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu bertanyakan tentangnya ketika mana Al-Quran diturunkan, maka sudah barang tentu dijelaskan bagi kamu. Allah Ta'ala telah memaafkan apa yang telah kamu lakukan kerana sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 101 surah Al-Ma'idah ni dimulai Allah Ta'ala dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran lebih daripada 80 kali Allah Ta'ala mendatangkan seruan Ya ayyuhalladzina amanu yang biasa kita terjemah dengan wahai orang-orang yang beriman. Salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, jika kamu mendengar seruan Allah Ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarlah sungguh-sungguh, dengarlah elok-elok. Kenapa? Kerana seandainya perintah yang datang selepasnya, maka perintah itu adalah perintah yang berkaitan erat dengan kita punya keimanan. Dan seandainya tegahan selepasnya, yang datang adalah tegahan, maka tegahan itu juga berkaitan dengan keimanan kita. Dalam ayat ni Allah Ta'ala mendatangkan tegahan. Selepas Allah Ta'ala menyeru Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selepasnya tegahan yang Allah Ta'ala datangkan. Kata Allah Ta'ala, La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Janganlah kamu bertanyakan tentang suatu perkara-perkara kepada Nabi, tentang perkara-perkara tertentu yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Artinya, yang dilarang dekat sini adalah bertanya tentang sesuatu kepada Nabi yang mana kalau dijelaskan akan menyusahkan kamu. Maka tentang bertanya itu ada kaitan dengan keimanan kita. Maka oleh kerana itu kita ni tak boleh sembarang bertanya. Tak boleh kita bertanya ikut suka hati kita. Kerana
soalan kita, pertanyaan kita itu ada kaitan dengan kita punya keimanan. Sebab tu ayat ni dimulai Allah Ta'ala dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanyakan tentang sesuatu perkara yang jika dijelaskan akan menyusahkan kamu. Maka seruan ya ayyuhalladzina amanu dengan tegahan ni menunjukkan bahawa tentang soalan, pertanyaan yang kita tanyakan itu mempunyai kaitan dengan kita punya keimanan. Ya. Maka kalau misalnya seseorang suka menanyakan sesuatu yang jika dijelaskan akan memberatkan dia, akan menyusahkan dia, ataupun mungkin dia bertanya tentang sesuatu yang tak ada faedah, so itulah gambaran dia punya keimanan. Dan ayat ni mengisyaratkan bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka tidak bertanya sesuatu, tidak akan bertanyakan sesuatu yang jika dijelaskan akan menyusahkan mereka. Mereka juga tidak akan bertanyakan tentang sesuatu yang tidak mendatangkan faedah apa-apa bagi mereka. Ayat ni sebenarnya mempunyai asbabun nuzul. Antara asbabun nuzul yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita, su'alu ba'dil muslimin lin nabi sallallahu alaihi wasallam an abaihim. Ayat ni turun berkenaan tentang soalan setengah kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka tanya kepada Nabi? Mereka tanya tentang orang tua mereka, tentang ibu bapa mereka, bahkan datuk-datuk mereka, ya. Afil jannah am finnar. Apakah orang-orang tua mereka yang telah meninggal dunia tu berada di dalam syurga ataupun berada di dalam neraka? Maka Allah Ta'ala turunkanlah ayat ni. Jangan kamu bertanyakan sesuatu, ya. Jangan kamu bertanyakan sesuatu yang jika dijelaskan akan menyusahkan kamu. Kalau kita kaitkan dengan sebab turun ayat ni, mereka bertanya kepada Nabi, adakah ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia berada di dalam syurga ataupun di dalam neraka? So itu soalan. Jika dijelaskan Nabi SAW, sekiranya Nabi menjelaskan hakikat jawapan kepada soalan mereka itu, maka mungkin saja itu akan menyusahkan mereka. Contoh, ada seseorang bertanya kepada Nabi. Dia tanya, adakah ibu bapa saya berada di dalam syurga atau di dalam api neraka? Lalu sekiranya jawapan dan hakikat keadaan orang tua dia yang telah meninggal dunia itu ada dalam neraka, kemudian dijawab kepada dia, itu tidak akan menggembirakan dia. Itu malah akan mendatangkan kesusahan bagi dia. So oleh kerana itu, kita tidak boleh bertanyakan tentang sesuatu yang jika dijelaskan bagi kita, itu malah akan menyusahkan kita. Terutama dalam masalah-masalah agama. Ya, terutama dalam masalah-masalah agama. Tetapi ayat ni boleh juga kita ambil pengajaran secara am. Dalam hidup ni ada banyak perkara yang tak perlu kita tanyakan, terutama perkara-perkara yang kalau kita tanyakan dan dijelaskan jawapan hakikatnya kepada kita, mungkin akan menyusahkan hati kita. Saya bagi contoh. Kita tidak perlu tanyakan kepada orang-orang macam mana pandangan orang lain terhadap kita. Tak payah. Kita tak payah datang kepada orang, misalnya kita tanya, orang dekat sini macam mana pandangan mereka dengan saya? Mereka puas hati tak dengan saya? Mereka suka tak dengan saya? Kalau nanti dijawab secara jujur, mungkin akan ada jawapan yang menyakitkan hati kita. Contoh, ada orang menjawab, dia kata, fulan tu tak suka dengan kau, dia bencikan kau. Misalnya macam tu. So itu akan menyusahkan kita. So perkara-perkara yang macam ni, yang sekiranya dijawab akan membuat kita susah hati, maka tak payah tanya. Apatah lagi dalam masalah agama. Ya,
dalam masalah agama tak boleh, di luar agama juga tak boleh. Maka kita tidak perlu untuk menanyakan segala sesuatu, apatah lagi kalau dijelaskan bagi kita akan akan menyusahkan kita, ya. Maka ada pengajaran yang perlu kita ambil daripada sini. Da'ma laysa min sya'nika. Tinggalkanlah perkara yang tidak menjadi urusan kita. Kenapa? Fa inna dhalika min alamatil iman. Kerana yang demikian itu adalah tanda iman. Jadi tidak menanyakan segala sesuatu itu tanda bahawa kita beriman, ya. Wa rubba ilmin sa'ak. Setengah pengetahuan itu akan menyusahkan kita. Tidak semua perkara kita kena tahu. Sebahagian perkara itu kalau dijelaskan dan kita ketahui, itu akan menyusahkan kita, ya. Wa jahlin sarraka. Dan sebahagian yang kita tidak ketahui itu, itulah yang akan menggembirakan kita. Nah, itu akan menggembirakan kita. Ini bukan berarti kita tidak boleh bertanya dalam Islam. Yang tak dibolehkan dekat sini tu ialah bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan akan menyusahkan kita. So itu tak boleh. Atau bertanya tentang sesuatu yang dapat menyusahkan, memberatkan hukum hakam syariat. Itu tak boleh. Termasuk juga bertanyakan tentang sesuatu yang tak ada faedah. Itu juga tidak diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya tentang suatu perkara kita tidak tahu, ya, maka kita kena bertanya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Tapi ini bukan dalam semua perkara. Ini hanya dalam perkara-perkara yang memang kita kena tahu dan kita perlu untuk mengetahuinya. Adapun perkara-perkara yang sebenarnya tak perlu kita ketahui, imma itu tidak akan menambah keimanan kita, tidak menambah agama kita, ya, atau tidak akan meringankan hukum hakam syariat bagi kita, ya. So kalau soalan-soalan yang macam tu tak perlu untuk kita tanyakan. Disebut dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal muslimina jurman. Salah satu keburukan orang Islam yang paling besar, man sa'ala an syai'in, iaitulah seseorang yang bertanyakan tentang suatu perkara lam yuharram, yang sebelumnya tidaklah diharamkan, fa hurrima min ajali mas'alatihi, lalu kemudian diharamkan sebab dia tanya. Ya. Maka ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis tu dikatakan bahawa apa-apa yang Nabi diam tentangnya, ya, perkara-perkara yang Nabi diam tentangnya itu sudah menjadi rahmat bagi kamu. Jadi ada perkara-perkara yang Nabi SAW tidak jelaskan, maka tidak perlu lagi untuk kita tanyakan. Sebab apa? Sebab itu adalah menjadi rahmat bagi kita. Begitu juga kita tidak boleh bertanya tentang sesuatu yang tak ada faedah. Nabi SAW sebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda eloknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedah, termasuk bertanya tentang sesuatu yang tak ada faedah. Itu tidak diperbolehkan, ya, sebab tidak mendatangkan sebarang manfaat bagi kita.
Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Sekiranya kamu bertanya tentang perkara itu semasa Nabi SAW hidup dan semasa Al-Quran diturunkan, maka sudah barang tentu dijelaskan bagi kamu. Ya, afallahu anha, Allah Ta'ala telah memaafkan kesalahan masa lalu kamu, yang sebenarnya tidak dibolehkan untuk bertanyakan itu, tetapi kamu tanyakan, Allah Ta'ala telah maafkan kerana ketika itu mereka juga belum tahu bahawa perkara itu ditegah. Maka Allah Ta'ala maafkan. Wallahu ghafurun halim, kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun bagi hamba-hamba yang mahu minta ampun, ya. Dan Allah Ta'ala itu maha halim, maha penyabar, maha lembut. Maka Allah Ta'ala tidak akan seksa mereka jika mereka telah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kesimpulan daripada ayat 101 surah Al-Ma'idah ni, bahwasanya kita orang yang beriman kepada Allah tidak boleh menanyakan tentang suatu perkara yang jika dijelaskan akan menyusahkan kita, akan memberatkan kita, sama ada dalam perkara agama ataupun di luar perkara agama. Yang kedua, apa yang kita tanyakan itu sesungguhnya berkaitan dengan keimanan kita. Bagaimana cara kita bertanya dan apa yang kita tanya itu adalah gambaran kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun perbuatan sahabat dahulu yang menanyakan di manakah kedudukan orang tua mereka, apakah di syurga atau di neraka, itu telah pun dimaafkan Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyabar. Oleh kerana itu, sekiranya ada orang-orang yang telah terlanjur menanyakan tentang sesuatu yang tidak dibolehkan untuk ditanyakan dalam Islam, maka hendaklah dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tu maha pengampun, ya. Jadi tidak semua perkara kita kena tahu. Ada ulama mengatakan macam ni, hunaka asya al-jahlu biha ni'matun wa rahah. Di sana ada perkara-perkara yang mana jahil tentangnya menjadi nikmat dan ketenangan berbanding kita ketahui. Jadi kita ni jangan terlalu suka menanyakan segala sesuatu, apatah lagi jika dijelaskan bagi kita akan menyusahkan kita, memberatkan kita, sama ada dalam masalah agama ataupun dalam masalah kehidupan harian kita. Jadi dalam masalah agama ada contoh yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang orang-orang Bani Israel yang Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk menyembelih lembu, ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Ta'ala perintahkan mereka sembelihlah lembu betina. Tetapi mereka sibuk mengajukan pertanyaan. Ditanyalah lembu macam mana, warna dia bagaimana, yang pernah dibawa membajak ataupun tidak. Akhirnya Allah Ta'ala jelaskan ketetapan yang menyusahkan mereka, sehingga kan mereka susah mencari lembu seperti mana yang Allah Ta'ala sebut tu. Kata para ulama, sekiranya mereka tidak bertanyakan itu, maka mana-mana lembu betina boleh untuk mereka sembelih, dan perintah itu telah dikategorikan sudah ditunaikan. Tetapi oleh kerana terlampau banyak bertanya, akhirnya makin menyusahkan mereka. Maka tidak boleh, ya. Itu dalam masalah agama. Dalam masalah harian kita juga demikian. Kita tidak perlu mengetahui segala sesuatu kalau hidup kita ingin tenang, ya. Maka ingat ungkapan yang mengatakan hunaka asya al-jahlu biha ni'matun wa rahah. Ada banyak perkara yang mana jahil kita tentangnya, kita tidak mengetahuinya, itulah yang mendatangkan kenikmatan dan ketenangan, keselesaan bagi kita. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 102. Allah Ta'ala mengatakan, qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin.
Ya, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya perkara-perkara yang serupa itu pernah ditanyakan kepada Nabi mereka oleh suatu kaum dahulu sebelum kamu. Kemudian mereka menjadi kafir dengan sebab pertanyaan itu. Kenapa? Kerana selepas diterangkan, mereka tidak mahu menerimanya. Nah, ini sambungan kepada yang tadi. Ya. Sebelum ini, sebelum umat Islam, telah pun terbukti bahawasanya umat-umat sebelum kita itu ada bertanyakan tentang sesuatu kepada Nabi mereka, tetapi pada akhirnya mereka kufur dengannya. Ya. Ada sebahagian ulama mengatakan hum qaum Isa. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kaum Nabi Isa alaihi salam. Sa'aluhu inzal al-ma'idah thumma kafaru biha. Mereka meminta supaya diturunkan hidangan daripada langit. Mereka mintakan itu kepada Nabi Isa, thumma kafaru biha, tetapi selepas itu mereka kafir. Ada juga pendapat yang mengatakan wahum qaum Salih alaihi salam. Ini perkenaan tentang kaum Nabi Saleh. Kaum yang dimaksudkan dekat sini adalah kaum Nabi Salih alaihi salatu wasalam. Sa'alun naqah, mereka meminta atau bertanya supaya didatangkan an-naqah, lembu betina, unta betina, tetapi kemudian mereka kafir dengannya. Summa aqaruha wa kafaru biha, kemudian mereka sembelih dan mereka kafir kepadanya. Ya. Ada juga mengatakan hum Bani Israel, yang dimaksudkan kaum dalam ayat 102 ni adalah mereka orang-orang Bani Israel. Kanu yas'aluna anbiya'ahum an asya', dahulu mereka suka menanyakan perkara-perkara tertentu kepada nabi-nabi mereka. Fa idza ukhbiruhum fa idza akhbaruhum kadzabuhum, tetapi apabila nabi-nabi itu menjelaskan kepada mereka, kemudian mereka dustakan. Ya. Maka ada disebut dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, ma nahaitukum anhum fajtanibuh, apa-apa yang aku tegah kamu daripadanya, tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kamu, lakukanlah sesuai dengan kamu punya kemampuan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, kerana sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kamu, kathratu masailihim, kerana terlampau banyak mereka bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan kerana mereka sentiasa menyelisihi, menentang nabi-nabi yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, qad sa'alaha qaumun, ada kaum sebelum mereka, sebelum umat Islam ni ada kaum sebelum kita. Ada pendapat mengatakan kaum Nabi Isa, kaum Nabi Hud, dan juga kaum Nabi Salih. Ada juga mengatakan orang-orang Bani Israel. Selepas mereka menanyakan, summa asbahu biha kafirin, tetapi mereka malah kafir, ingkar. Kenapa demikian? Li'annahum lam yas'alu ala wajhil istirsyad, bal ala wajhil istihza' wal 'inad. Kerana mereka bertanyakan tentang sesuatu perkara itu bukanlah ala wajhil istirsyad, bukan kerana ingin mendapatkan petunjuk, bukan, tetapi ala wajhil istihza'i wal 'inad, tetapi tujuan mereka untuk memperolok-olok, untuk memperlekeh, atau malah untuk menentang. Jadi orang yang bertanya ni itu tidak semua mempunyai niat yang betul. Jadi niat yang betul dalam bertanya mestilah ala wajhil istirsyad. Mestilah tujuan kita bertanya tu nak dapatkan petunjuk. Ya. Nak mendapatkan tunjuk ajar. Itu yang mesti menjadi niat kita. Tetapi realitinya akan ada orang-orang yang bertanya ala wajhil istihza'. Tujuan dia untuk memperlekeh, wal'inad, atau bahkan untuk kufur. Itulah kenapa dalam ayat ni kata Allah, qad salaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ya, ada kaum-kaum sebelum engkau semua, mereka bertanyakan tentang sesuatu, kemudian mereka kafir kepadanya.
Mereka tanya, kemudian dijelaskan, kemudian mereka ingkar. Kenapa? Sebab sebenarnya mereka bertanyakan itu bukan kerana ingin mendapatkan petunjuk, tetapi hanya ala sabilil istihza'i wal inad, kerana tujuan mereka hanya untuk memperlekeh, memperolok-olok, ataupun juga untuk mengingkari. Ini contoh dia seperti misalnya kaum Nabi Saleh alaihi salam, itulah kaum Samud. Mereka datang kepada Nabi Saleh alaihi salam, mengatakan, wahai Saleh, kalaulah engkau betul sebagai Nabi Allah Ta'ala ataupun Rasul Allah Ta'ala, tolong mintakan kepada Tuhan kamu supaya dikeluarkan unta besar daripada dalam batu tu. Ya, menurut orang-orang Samud pada ketika itu, umat Nabi Saleh ni, itu tak mungkin berlaku. Maka mereka meminta, bertanyakan itu kepada Nabi Saleh, bukan kerana nak dapatkan petunjuk, tetapi nak memperlekeh atau bahkan mengingkari. Maka ketika mana Allah Ta'ala datangkan unta betina tu, mereka ingkar. Sebelumnya telah dibuat kesepakatan bahawa unta ni tak boleh dikacau, tak boleh diganggu, apatah lagi sampai dibunuh. Ya, tetapi apa yang berlaku? Selepas itu keluar, mereka sembelih, mereka bunuh. Akhirnya mereka dibinasakan Allah Ta'ala. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka bertanyakan itu bukan kerana nak dapat petunjuk, tetapi semata-mata kerana ingin memperlekeh, bahkan ingkar. Sama juga macam orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik suka bertanya kepada Nabi, bila akan berlaku hari kiamat. Mereka menanyakan tu bukan ala sabili istirsyad, bukan kerana nak dapat petunjuk, tetapi untuk memperlekeh dan mengingkari. Maka sentiasa Allah Ta'ala jawab, qul innama ilmuha indallah, katakanlah ilmu tentang bila hari kiamat itu berlaku hanya diketahui Allah Ta'ala, tidak diketahui oleh selainnya. Hatta Nabi SAW pun tidak mengetahuinya. Ya, maka oleh kerana itu kita tidak boleh menanyakan tentang sesuatu kemudian kita ingkar dengan apa yang kita tanyakan tu. Ya, maka dikatakan, la tas'al rabbaka ma la tastati'ul qiyamu bih fayakunu hujjatun 'alaika. Jangan tanyakan kepada Tuhanmu, jangan mintakan kepada Tuhanmu sesuatu yang kamu sebenarnya tak sanggup untuk melaksanakannya. Kenapa? Kerana itu nanti akan menjadi hujjah di hadapan Allah yang menyebabkan kita dibinasakan. Jadi kita perlu ukur baju pada badan sendiri. Tengok kita punya kemampuan. Maka jangan minta sesuatu yang lebih-lebih kalau kita rasa kita tak akan mampu untuk menjalankan. Ya. Jangan minta, jangan tanyakan tentang sesuatu yang kalau disebutkan malah kita ingkar dengannya. Sebab apa? Sebab kita tak sanggup untuk menjalankan. Maka tidak perlu untuk kita tanyakan. Baik, kita teruskan ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah Ta'ala tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah dan tidak juga saibah dan tidak juga wasilah dan tidak juga ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran mereka. Ya. Ini merupakan celaan Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik yang mana mereka ini membentuk syariat yang tak ada disyariatkan Allah Ta'ala. Ini menjadi satu pengajaran ni bagi kita. Jangan sampai kita mensyariatkan sesuatu
yang tak ada disyariatkan Allah Ta'ala. Itu merupakan dosa besar dan perangai itu sama dengan perangai orang-orang musyrik. Maka pada ayat ini kata Allah, ma ja'alallahu min bahirah. Allah Ta'ala tidak ada menjadikan bahirah. Ya. Apa dia bahirah tu? Bahirah tu ialah unta betina yang yang mereka robek, mereka koyak. Jadi mereka koyak telinga unta betina tu, kemudian unta itu diharamkan, sehingga kan tidak boleh ada seorang pun untuk menjadikannya kenderaan. Ya, unta itu juga dilarang untuk diminum susunya, tak boleh diminum susunya lagi, tak boleh ditunggangi, dijadikan kenderaan. Ya, bahkan untuk mengambil bulunya saja tak boleh. Maka unta itu mereka sebutlah ia sebagai bahirah. Ya, mereka sebut sebagai bahirah. Jadi ini yang mereka buat pertama. Ya, jadi bahirah ni biasanya unta betina yang telah melahirkan beberapa anak, akhirnya mereka koyak pada telinga unta tu, maka oleh kerana itu tak boleh lagi dimakan, tak boleh ditunggangi, tak boleh diambil susunya, bahkan bulunya sekalipun tak boleh. Yang kedua ialah wala saibah. Ya, saibah ni artinya ialah wahyallati tutsraqu lil asnam, iaitulah haiwan-haiwan yang dibiarkan untuk berhala. Jadi orang zaman dahulu ada mengatakan macam ni, jika Allah menyelamatkan aku daripada penyakit ni, nescaya aku akan memberi nescaya aku akan memberi melakukan ini. Ya, misalnya unta ini mereka sebut dengan saibah, dia akan memberikan unta tu kepada berhala, sebagai macam nazar dia lah. Ya, jadi saibah tu ialah unta atau bahkan lembu mungkin yang mereka gunakan, peruntukan untuk berhala. Ya, dan itu juga haram untuk dimakan. Wala wasilah. Wasilah itu artinya ialah unta yang melahirkan dua unta betina secara berturut-turut. Wasilah yallati tattasilu wiladatuha bi unsa ba'da unsa, iaitulah unta betina yang melahirkan unta betina, lepas tu lahir anak lagi unta betina juga. Dua unta betina berturut-turut dia lahirkan, maka itu mereka haramkan juga. Wala ham. Ham itu artinya ialah unta jantan, ya, yang memiliki beberapa anak. Banyak dah anak dia yang hasil daripada dia. So itu pun mereka haramkan. Ya, tentang ini semua yang mereka haramkan bahirah. Itulah unta betina tadi yang yang mereka koyak pada bahagian telinganya oleh kerana telah melahirkan beberapa anak. Ya, begitu juga saibah, unta atau lembu yang diperuntukkan kepada berhala mereka, ya, yang dibiarkan untuk berhala. Wasilah iaitulah unta yang melahirkan anak betina, selepas tu anak betina juga. Walaham iaitulah unta jantan yang telah lahir daripada tulang sulbinya beberapa anak unta. Tentang ini semua mereka haramkan. Ya, tak ada Allah Ta'ala haramkan. Ini mereka yang buat-buat. Mereka yang buat-buat. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Akan tetapi orang-orang kafir ni lah yang mereka dusta terhadap Allah Ta'ala. Mereka katakan bahawa ni ketetapan daripada Allah, padahal tak ada demikian. Ya, maka ini menjadi satu pengajaran bagi kita, ya, bahawa kita tidak boleh bermudah-mudah
menisbatkan sesuatu kepada Allah. Jika kita tak pasti, maka tidak boleh kita bermudah-mudah menisbatkan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada syariatkan bahira, sa'ibah, wasilah, walaham tadi, tetapi mereka mengatakan bahawa itu datang daripada Allah. Kata Allah, sesiapa yang melakukan itu, sama dia mereka-reka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan ini merupakan dosa yang amat besar. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Antara kezaliman yang paling besar ialah mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh mengharamkan sesuatu ataupun menghalalkan sesuatu kecuali kita pasti Allah Ta'ala halalkan ataupun Allah Ta'ala haramkan. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan daripada mereka la ya'qilun, tidaklah berakal, ya, tidak memikirkan akan perkara itu. So, pengajaran bagi kita daripada ayat 103 ni tadi, pertama, jangan buat atau reka-reka tetapkan sesuatu dalam agama yang tak ada Allah Ta'ala tetapkan. Yang kedua, berhati-hati menisbatkan segala sesuatu kepada Allah. Jika itu tidak betul daripada Allah, maka sama kita membuat dusta terhadap Allah. Dan ketahuilah bahawa membuat dusta terhadap Allah Ta'ala tu salah satu daripada kezaliman atau dosa yang paling besar. Waliyadu billah. Maka kita dalam beragama ni, agama kita telah sempurna. Allah Ta'ala sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Oleh kerana itu, janganlah kita nak tokok tambah agama ni. Jangan tambah-tambah syariat lagi. Apa yang Allah Ta'ala syariatkan tu dah banyak dan tak sanggup kita untuk melakukan semua. Dah sempurna. Ya, dah sempurna. Maka sesuatu yang sudah sempurna, kalau kita masih tokok tambah, ia akan jadi rosak. Ia akan jadi tak elok. Analogi dia macam ni. Kita ambil gelas, kita dah isi sempurna air dekat gelas ni. Kemudian kita curahkan lagi air, apa yang berlaku? Yang ada dia malah tumpah. Yang ada dia malah rosak. Agama juga macam tu. Agama kita ni telah sempurna. Dan itu antara nikmat yang paling besar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sempurnakan agama kita ni. Maka kita tak boleh lagi menokok tambah dalam agama ni. Apatah lagi kalau sampai itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Itulah perangai orang-orang musyrik dahulu. Waliyadu billah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada itu semua. Baik, saya ingat kita tangguhkan sehingga ayat 103 saja dahulu. InsyaAllah Ta'ala kita sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada subuh ni bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.